Bismillah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Innahu wal A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tambahnya dan selamanya. Marilah bersama kita mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita di saat ini dikurniakan dengan nikmat iman, Islam dan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh barakah ini, ya, hari Isnin 13 Rabiul Awal, alhamdulillah 1444 ya, Hijrah. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nyawa dan nafas dalam keadaan, ya, perkara Allah letakkan kita dalam perkara-perkara taat pada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada hari ini Allah Taala pilih dalam majlis ilmu berkat kelahiran Nabi SAW. Hari ini kita dapat cuti, ya. Bukan senang dapat cuti sebab Nabi, ya. Jadi walaupun semalam kita menyambut hari 12 Rabiul Awal, alhamdulillah, maknanya negara kita ni masih Allah Ta'ala beri peluang dan izin hari ini cuti adalah untuk kita sama-sama memperbanyak memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pagi ni secara ringkas lah. Tuan-tuan pun semalam ke mungkin malam tadi dah dengar ceramah dah mungkin tentang Maulidur Rasul. Jadi pagi ni sekadar tambahan, ya. Apa yang penting kita nak sambut bulan Maulid ini dengan setiap tahun itu boleh menambahkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain dan tidak bukan, ya, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bekalan, ya, untuk kita, ya, selamat nanti di dunia dan juga di akhirat. Jadi sama-sama kita buka majlis pada pagi ini dengan bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Alhamdulillah, tuan-tuan sihat semua. Waras, ya. Baik. Jadi nak cakap Jawa sini dah campur-campur sini kan. Ya, baik. Jadi kita sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya. Ayat ini bagi saya setengahnya tuan-tuan dah hafal ataupun setengahnya mungkin baru dengar pagi ni, ya. Cuma dua ayat yang saya akan baca hari ini menjadi suatu peringatan kepada kita orang beriman, ya, bagaimana sikap Nabi SAW khusus kepada orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 128, 129, dua ayat akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu, telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, ya, seorang rasul daripada kalangan kamu. Dalam qiraat yang lain, rasulun min anfasikum, ya, datang daripada diri kamu.
yang mana sifatnya, ya, sifat Nabi SAW ini azizun alaihi ma anittum, ya, mulia. Sifatnya mulia, harisun alaikum bil mu'minin, yang sangat cakna kepada orang-orang yang beriman. Nabi SAW sayang sangat pada umatnya, terutamanya orang yang beriman kepada Allah. Bermula daripada Nabi, zaman Nabi sehinggalah pada hari kiamat. Semua itu tergolong di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu umat ini menjadi mulia kerana nabinya. Ya, kita ni sebab bersandar dengan nabi kita. Bersandar ni. Maksud bersandar ni apa tuan-tuan? Macam tuan-tuan bersandar kat dinding lah. Kalau dindingnya tak ada, apa jadi? Jatuh. Jadi kemuliaan umat ini adalah berada pada nabinya. Kerana itu setiap sesuatu yang bersandar dengan nabi mulia. Bersandar dengan nabi mulia. Ya, macam kapet lah. Kapet kalau kat pejabat, kita pijak dah. Dengan kasut, kita pijak lah macam-macam. Kalau dekat masjid, kita pijak tak? Kita pijak juga, tapi tak ada kasut. Pasal dia bersandar dengan rumah Allah. Dia bersandar dengan tempat yang mulia, maka dia jadi mulia. Ya. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ya, menjadi penghulunya para malaikat kerana membawa wahyu, ya, kepada para nabi dan rasul. Namun kedudukannya menjadi terlebih mulia apabila ia memberi ataupun menghantar wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengajarkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaan Jibril dibezakan dengan satu amalan yang tiada pada malaikat-malaikat yang lain. Setengah ulama kata begitu. Ya, antara amalannya apa dia? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tinggi kedudukan Jibril itu, antaranya selain bertasbih kepada Allah, maka ia juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang masyhur yang selalu kita baca, sallallahu ala Muhammad. Itu selawat dinamakan sebagai selawat Jibril. Ya. Begitu jugalah semua perkara yang bersandar dengan Nabi, termasuk bulan ini. Ya, bulan Rabiul Awal dulu tak dikenali oleh orang-orang Arab, namun menjadi dikenali ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala khususkan, ya, bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran, bulan keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai bulan Maulid, orang akan ingat bulan ini. Bahkan nama Rabiul Awal juga dikenal sebagai Rabiul Anwar. Bulan musim bunga yang bercahaya. Ya, Rabiul Anwar. Kerana itu bulan ini, marilah sama-sama kita menambahkan cahaya. Ya, menambahkan cahaya, seterusnya menambahkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulannya mulia, bahkan hari juga mulia kerana disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi itu lahir, ya, pada satu hari tersebut, melainkan hari itu menjadi mulia. Nabi tidak dilahirkan pada hari Jumaat, nanti orang kata Nabi berkat sebab Jumaat. Nabi tak dilahirkan pada bulan Zulhijjah, bulan haji, nanti orang kata Nabi mulia sebab ada bulan haji. Tetapi bulan itu mulia disebabkan Nabi SAW. Jadi begitu juga kita sebagai umatnya menjadi mulia kerana umat ini, ya, ada suatu kabel yang besar dengan Allah SWT, ya, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW ni harisun alaikum bil mu'minin, sifatnya sebagai Nabi yang sangat prihatin kepada orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala, tak ada di kalangan kita yang terlepas daripada Nabi. Kita ni, umat Nabi ni, tidak ada yang terlepas daripada pandangan Nabi SAW. Bukankah Nabi dah tak ada, Ustaz? Kita selalu anggap begitu. Ya. Sedangkan, ya, dalam kehidupan kita ni tidak pernah terlepas daripada Nabi SAW. Akhlak kita ni, hari ni kita buat baik ni, akhlak siapa? Akhlak siapa tuan-tuan? Akhlak kita ke? Akhlak Nabi kita. Ya. Bahkan setengah ulama mengatakan, bila dikatakan Nabi itu harisun
alaikum bil mu'minin, sangat cakna kepada orang beriman. Setengah ulama mengatakan bahawa Nabi SAW itu punya CCTV lah, kita bahasa kita hari ni. Punya CCTV kepada umat dia. Setiap hari ini kita dilihat oleh Nabi SAW. Bila ditanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berpuasa pada hari Isnin? Maka dia katakan, yauma wulidtu fihi, pada hari itu aku dilahirkan. Kenapa Tuhan berpuasa pada hari Khamis? Kerana pada hari itu, ya, amalan umatku dibentangkan di hadapanku. Kita ni, tiap-tiap minggu, amalan kita ni, solat jemaah, macam mana kita bergaul dengan manusia, macam mana kita cari laksana kewajipan, semua tu dibentang di hadapan Nabi. Ya ke Ustaz? Ya lah tuan-tuan. Nabi puasa hari itu untuk kita. Ya. Sebab tu kita ni kalau ada amalan-amalan, kalau ada perkara-perkara besar, biasanya kita akan puasa. Kan? Anak-anak peksa, anak-anak naik pangkat, tak? Ada keluarga yang ditimpa kesusahan, nak ada apa contoh dia, pembedahan, kan? Puasa kita hari itu. Sebab hajat kita besar. Begitu dengan Nabi SAW. Apa hajat Nabi SAW pada kita? Apa Nabi nak daripada kita? Nabi nak apa kita ni? Tuan-tuan, kita hidup ni tahu tak Nabi nak apa daripada kita? Agak-agaknya Nabi nak apa? Senyum je tuan-tuan. Ustaz bagi tahu je lah. Kami malah nak fikir lah. Kami ngantuk ni lah yang pagi-pagi ni. Saya pun ngantuk tuan-tuan. Tapi bila sebab Nabi ni saya jadi cergas tuan-tuan. Ya. Kita ni kalau ingat Nabi, kena nasyat, semangat. Itu kekasih kita. Sebab tu kita jangan anggap Nabi tu sekadar Muhammad bin Abdullah. Ada orang pandang Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi tu macam kita je. Tak sama. Jasad kita dengan jasad Nabi pun jauh. Tak sama. Ya. Sebab tu jangan di dalam hati kita menganggap Nabi tu adalah seperti orang biasa. Yang tak ada apa-apa. Ini satu kesilapan yang besar pada umat ni. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW menganggap seorang Nabi itu, Nabi Muhammad itu mesti ada rasa ta'zim. Mesti ada rasa apa? Membesarkan, mengagungkan. Dan kelebihan umat ini, bila mengagungkan Nabinya, pasti tidak akan mengagungkan seperti mana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa. Dia tak akan sampai tahap tu. Ada tak tuan-tuan dengar ajaran sesat, nama ajaran tu ajaran Nabi Muhammad? Ada tak? Tak ada. Sebab tu orang yang mengagungkan Nabi. Ada orang kata, Ustaz, kenapa kita kena banyak selawat? Kenapa kita kena puji-puji Nabi? Bukankah nanti jadi seperti Nabi Isa? Tak ada. Allah muliakan umat ini kerana mencintai Nabinya. Ya, tak ada agama, maksudnya yang tak ada ajaran hari inilah. Tak ada ajaran yang mengatakan ajaran tu menyembah Nabi Muhammad. Ada tak kita dengar? Tak ada. Menyembah orang ada. Apa tu Tuhan, apa nama? Tuhan Harun, ayah Pin, menyembah orang, sesat. Tapi tak ada lagi ajaran menyembah Nabi Muhammad. Tak ada. Allah jaga. Allah jaga. Sebab itu tidak berlebihan kalau kita katakan, ya, boleh kita memuji-muji Nabi SAW, ya, seperti mana kita memuji-muji kekasih kita. Sebab itu ta'zim, maksudnya membesarkan ini sebenarnya bahagian daripada agama. Mengagungkan sesuatu yang betul, itu bahagian daripada agama. Ya. Kita kalau tak besarkan sesuatu daripada agama, maka kita, ya, bukanlah dikatakan orang yang ada akhlak pada agama. Contoh tuan-tuan, kita nak kuliah ni, tempat guru ni ditinggikan. Ini kan nama membesarkan. Adab kita begitu. Ya. Contoh lain, kita datang masjid, ada doa, kita masuk, keluar, ada doa. Itu kan tanda kita ta'zim, membesarkan masjid, membesarkan rumah Allah. Ya. Jadi dengan membesarkan itu, ada rasa keagungan pada sesuatu yang betul, bukan sesuatu yang tak betul. Ya. Sesuatu yang tidak bercanggah dengan syarak, maka hukumnya adalah dituntut. Lebih-lebih lagi kita membesarkan Nabi kita SAW dalam hidup kita. Kita memberi perhatian khusus setiap hari, ya, kepada baginda SAW. Itu adalah satu kemestian. Ya, adalah satu kemestian dalam hidup kita. Mesti ada waktu-waktu yang
kita khususkan untuk Nabi SAW. Ya. Sebab itu dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, ketika aku melihat umatku melakukan dosa, fa astaghfirullah, maka aku akan memohon ampun kepada Allah. Nabi minta ampun. Kiranya umatku melakukan kebaikan, maka fahamitullah, aku akan memuji Allah. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, ya, tidak ada seseorang yang memberikan perhatian semacam itu kepada diri kita melainkan Nabi SAW. Tuan-tuan, agak-agak isteri kita yang kita sayang tu, anak-anak kita yang kita sayang tu, agak-agak dia boleh tolong kita tak ke akhirat? Kita tanya diri kita sendiri. Boleh tak tolong kita? Boleh Ustaz. Anak saya tu saya tatang bagi minyak yang penuh. Belum tentu. Belum tentu. Kita ajar dia macam mana pun, belum tentu dia boleh selamatkan kita. Ya. Saya dah masukkan dia tahfiz Ustaz. Dia hafal 30 juzuk Ustaz. Belum tentu tuan-tuan. Sila-sila kat akhirat besok dia yang tanya kat kita. Dia mempersoalkan kita. Ya. Allah sebut dalam Quran apa dia? Hari kiamat besok, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu adik-beradik semua lagi. Saudara-saudara semua lagi. Tak mengaku saudara, senang cerita. Sebab memikirkan diri sendiri nak selamat. Tak payah jauh-jauh lah. Kalau rumah terbakar lah contoh dia. Agak-agak kita selamatkan apa? Cukup lah tu. Dah tak fikir lain lah. Semua nak selamatkan diri sendiri. Itu contoh paling dekat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa banih. Ya. Yang lari juga sahibatih, kawan dia lagi tuan-tuan. Kawan-kawan medang pagi-pagi tu. Tu. Lari ke akhirat. Belum tentu tolong kita. Wabani. Anak-anak pun sama. Ya. Allah Ustaz. Siapa nak tolong kita Ustaz? Ya? Itu persoalan dia. Siapa nak tolong kita? Ya. Wa ummihi wa abi. Mak kita pun. Mak kita tu yang kita khidmat sampai dia meninggal tu. Ayah kita wa abi. Ya. Belum tentu boleh menyelamatkan kita di akhirat. Sebab tu hidup ni masih ada, kita kena cari betul-betul siapakah orang yang kita kena jadikan kekasih dalam hati kita. Bila kata kekasih ini, kata ulama, orang yang kita kasihi itu aktsara min dzikrih. Pasti orang itu yang paling banyak kita sebut dalam hidup kita. Kita boleh tengok siapa yang banyak kita sebut dalam hidup kita. Siapa tuan-tuan? Isteri kita tak? Yang dah sarapan dah siap belum? Yang tengah hari ada makan dah? Yang semua yang. Nabi kita mana? Sedangkan kita nak pupuk pada bulan ini menjadikan Nabi SAW itu sebagai buah hati kita. Qurratu aini, ya, buah hati. Apa-apa Rasulullah. Apa-apa Rasulullah. Betul antara cara yang diajar oleh guru saya, tuan-tuan. Setiap benda yang kita buat, kita titip selawat. Selalu kita bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat sekali. Bila kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bubuh satu. Tiap doa tu bubuh satu selawat. InsyaAllah kita akan jadi lazim dengan selawat. Ya. Baca selawat pada tiap-tiap perkara yang kita nak buat. Tapi elok adab nak berselawat ni pun kena adab juga. Pada tempat-tempat yang sesuai. Kalau nak masuk bilik air, takkan kita nak selawat pula. Cukup baca doa masuk bilik air. Nanti kalau kita keluar, ghufranak, baru kita baca selawat. Muliakan Nabi, hatta meletakkan selawat Nabi pada tempat yang betul. Sebab tu ulama sebut, kalau kita selawat ni, perhubungan, connection kita dengan Nabi terus, Nabi tengok kita. Ya. Sebab tu selain daripada hari Jumaat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan setiap selawat kita ini kepada satu malaikat. Malaikat ni akan membawa salam dan selawat kita kepada apa? Kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si Pulan bin Pulan, ibunya Pulan, yuqri'ukas salam, memberikan salam. Maka Nabi akan jawab salam kita.
Sebab tu barakahnya selawat kepada Nabi SAW ini, hatta malaikat yang menyampaikan salam kita kepada Nabi SAW itu disebutkan Fulan bin Fulan wa ummihi Fulanah. Ya. Nama dia Fulan bin Fulan, bapa dia disebut, mak dia pun disebut. Jadi bila kita sekali selawat, siapa yang dapat berkat? Kita dapat sekali, bapa kita dapat sekali, mak kita dapat sekali. Besarnya fadilat selawat kepada Nabi SAW. Ya, sebab itu antara cara kita mengkhususkan rasa cinta kita pada Nabi SAW, antaranya memperbanyak selawat. Banyak selawat. Ya. Sehari nak berapa kali, tuan-tuan? Berapa kali agak-agak? 100? 50? 10? Ya. Banyak-banyak lah Ustaz. Banyak tu berapa? Dia kena ada hitungan. Sebab ada orang, dia berzikir, dia tak kira. Jadi dia rasa banyak. Dah banyak dah saya. Sebenarnya zikir ni kena kira. Sebab kita ni baru orang yang mubtadi', orang yang pemula. Ya. Orang yang pemula ni dia kena apa? Kira. Kalau dia tak kira, nanti dia rasa banyak. Sebab tu ulama' dia zikir dia bukan apa zikir kiraan lagi dah, dikira jam dah. Sebab lidah tu dah biasa zikir. Contoh kita duduk sini sampai subuh ada 1 jam. Maka biasa 4,000 kali kita selawat. Sebagai contoh. Ya, ataupun 5,000 kali kita dah selawat. Tapi mulut tu zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, dia terus saja sejam. Dia tahu. Okey, sejam. 5,000 dah. Cukup lah. Itu contoh. Nanti kan lepas duha sejam lagi. 10,000 dah. Lepas zuhur sejam lagi. Jadi mulut tu basah. Lepas tu itu orang yang dah biasa. Tapi kalau yang tak biasa, dia kena kira, tuan-tuan. 100 tasbih tarik. Ni contoh kan. Ni kan dia orang panggil, ni kan nama ulama panggil apa? Tasbih sejuta. 100 tarik 1 sini. 100 tarik 1. Ya. Bila habis 100 naik sini 1 1,000. Bila habis ni naikkan ni. Ni kalau naik 1 ni dekat tiap-tiap anak tasbih ada 100. Naik 1 ni jadi berapa? 10,000. Pusing ni, 10 kali 100 berapa? 1 juta lah. Juta habis, 1 juta. Lepas tu cara guna tasbih pun kita kena tahu. Ya, bila ulama' kita ijazahkan kita tasbih ni, ini antara cara para sahabat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat kiraan, sehari kita nak berapa? Saya rasa saya mampu sehari 1,000. Silakan. Pernah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau bertanya, ya Rasulullah, sehari berapakah kali saya perlu berselawat kepada Tuhan? Berapa kali saya perlu selawat kepada Tuhan? Adakah 1/3 dari doa saya ataupun 1/3 dari hidup saya? Ya, maka kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Ya. Maka Ubay pun tanya, kalau begitu, ya, adakah separuh hari saya jadikan waktu berselawat kepada Tuhan? Ya, maknanya setengah hari jadikan selawat. Maka Nabi SAW beritahu, itu pun bagus, tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Ya. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, jika begitu saya jadikan seluruh kehidupan saya untuk berselawat, atau saya jadikan seluruh doa-doa saya dengan berselawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata apa pada Sayyidina Ubay? Ya. Apa katanya? Al-an, ya, tukfa hammuk. Sekarang ni kalau kamu buat begitu, maka kamu akan tukfa hammuk, dicukupkan segala keperluan kamu. Ya. Tukfa hammuk ni maksudnya ditutup kedukaan dia, dihapuskan kesusahan dia, dipermudahkan jalan dia, ya, wa tughfara laka dzambuk, dan diampun dosa-dosa kamu. Sebab berkahnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tiada amalan yang Allah Taala bila perintah Allah buat dulu melainkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat. Maka kalau kita tanya, sekarang malaikat buat apa? Selawatlah. Bila kata yusalluna, fi'il mudhari' menunjukkan apa? Daripada dulu sampailah bila-bila.
Malaikat tu berselawat. Malaikat berselawat ni apa? Meminta dinaikkan darjat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala berselawat, sentiasa berselawat. Selawat Allah ni tak sama macam kita selawat. Selawat Allah ni sifat dia apa kita mengaji tauhid? Qadim. Maksudnya sejak azali Allah tu telah berselawat. Sampai bila? Adakah Allah ada fana? Tiada fana. Bila kata sejak azali ilal abadi, sehingga ke selama-lamanya, terus selawat. Maksudnya Allah Ta'ala merahmati, memberi kesejahteraan. Maka sebenarnya bila kita selawat, kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya, bila kita berselawat, sebenarnya amalan kita sedang muwafaqah dengan takdir Allah berselawat kepada Nabi SAW. Kita ni sedang buat kerja sama dengan Allah dan para malaikat. Sebab tu amalan selawat tu diangkat oleh Allah. Mulianya amalan selawat tu. Ya. Kerana buat kerja yang sama seperti mana Allah Ta'ala juga merahmati, mencintai, memberi sejahtera kepada Nabi SAW. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami nak selawat kepada Tuhan ya Rasulullah? Nabi kata apa? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Ya, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun kita sebagai umatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan penghulu kita, kekasih kita. Wa ala ali Sayyidina Muhammad atau wa ala ali. Itu lafaz sirah selawat dalam hadis. Ya. Tetapi lafaz-lafaz selawat yang dianjurkan oleh para ulama juga banyak. Ada yang sirah selawat yang dapat daripada mimpi, ilham Rabbani yang Allah Ta'ala beri kepada para alim ulama, kekasih-kekasih Allah. Itu pun kita boleh baca, tidak menjadi masalah. Bahkan tiap-tiap selawat seperti selawat Fatih, Tafrijiyah, selawat Nariyah, Kamilah, Syifa dan berbagai-bagai nama selawat itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang mensyarahkan kepada makna selawat asal itu sendiri. Dan kalau tuan-tuan rajin nak baca selawat paling afdal, itulah selawat Ibrahimiyah. Yang kita baca tiap-tiap kali tahiyat akhir. Silakan. Ya. Kenapa kena banyak selawat? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, aqrabukum manzilatan ilayya yaumil qiyamah, yang paling dekat kedudukan di hari kiamat denganku, aktsarukumus salati alayya, yang paling banyak selawat kepadaku. Paling banyak. Banyak riwayat-riwayat hadis disebut begitu. Ya. Maksud paling banyak ni apa? Banyak tu adat, bilangan. Banyak tu bilangan. Jadi kita kena usaha tuan-tuan. Ya. Kita kena usaha supaya jadi orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Apa maksud paling dekat? Ayat ini kadang-kadang kita tak faham. Apa maksud paling dekat? Cuba saya nak tanya tuan-tuan pagi-pagi ni. Biar hilang ngantuk sikit. Apa maksud paling dekat? Haji. Dekat tu lah maknanya. Dekat. Lagi? Haji, sila Haji. Apa dia? Kematian? Lain pula maknanya. Apa maksud dekat dengan Nabi? Syafaat. Okey. Bagus. Lagi? Ada lagi? Abang Haji tu kat belakang. Apa maksud paling dekat? Dia khusyuk tu kat alam ghaib. Ya. Apa maksud paling dekat? Okey. Ulama sebut apa dia? Paling dekat ni. Pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bagi satu contoh mudah lah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, ada orang dekat dunia ni yang dia hari-hari boleh pergi Masjid Nabawi. Dia pergi masjid hari-hari. Tiap-tiap hari dia sembahyang 5 waktu ke Masjid Nabi. Dia boleh ziarah makam Nabi SAW. Bagi salam kepada Rasulullah. Seronok tak? Seronok tak tuan-tuan? Seronok. Semua orang nak macam tu. Yang kedua, ada orang yang dia boleh datang sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Dia pergi Masjid Nabi, dia ziarah makam Rasulullah. Ada orang yang setahun sekali. Setahun sekali dia boleh pergi. Ada orang yang seumur hidup dia sekali. Agak-agak tuan-tuan nak yang mana satu? Yang nak mana satu? Nak hari-hari ya? Mesti yang nak yang hari. Agak-agaknya, kenapa orang tu boleh hari-hari pergi masjid tu? Pergi Masjid Nabi tu kenapa agak-agak? Sebab dia dekat.
Itulah contoh dia. Maka dikatakan aqrabukum ilayya, yang paling dekat dengan ku di hari kiamat. Begitulah kedudukannya. Hari maknanya dekat itu hari-hari boleh tengok Rasulullah. Hari-hari boleh tengok muka Rasulullah senyum. Ya. Tuan-tuan, kita tengok muka kawan-kawan kita ni kadang senyum tak berapa nak ikhlas. Kan? Kecil hati pun kadang-kadang ada. Tapi kalau tengok Nabi, tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan tengok wajah Nabi saja, hilang semua kedukaan kat dunia ni. Hilang semua. Ya. Sebab itu, beramal kita kat dunia ni, banyak selawat ni, antaranya yang dimaksudkan dekat dengan Nabi tu, sampai sebelum mati pun, mudah-mudahan kita diizinkan bertemu dengan Nabi SAW. Tuan-tuan nak tak sebelum kita meninggal, jumpa Nabi? Macam tak nak. Nak tak? Sebab tak. Nanti ujung-ujung kuliah saya bagi amalan. Supaya kita boleh selalu jumpa dengan Nabi SAW. Semua orang nak. Jadi kenapa orang tu boleh dekat dengan Nabi? Sebab rumah dia dekat. Sebelah aja. Sebelah rumah, sebelah masjid Nabi. Hari-hari kita boleh ziarah Rasulullah. Jadi itu tujuan dia dekat dunia ni. Selain kita amal sunnah-sunnah Nabi, kita laksanakan syariat. Antaranya juga memperbanyak selawat. Jangan kita banyak selawat, sembahyang kita buat lebih kurang aja. Jangan. Tanda kita ni orang banyak selawat, maka yang wajib-wajib semua kita kena cantikkan. Macam mana kita sungguh-sungguh selawat, macam tu sungguh-sungguh pada amalan-amalan yang lain. Dapat selalu tengok muka Nabi, dapat bau haruman badan Nabi. Kita kalau kawan kita lalu, kadang bau dia, kita lari kan. Tapi kalau Nabi ni, Masya Allah. Kalau Nabi lalu, semua orang akan dekat dengan Nabi. Bahkan di dalam syurga, kalau kita bersama dengan Nabi, kita punya wangian badan pun akan bertambah bagus. Tambah baik. Ya. Kita hari-hari tengok Nabi cakap, hari-hari tengok Nabi ada. Itulah kedudukannya. Dan di akhirat, walaupun sebelum masuk syurga, yang dimaksudkan dengan dekatnya kita dengan Nabi itu, maksudnya kita berada dalam rombongan, dalam jamaah Nabi. Sebelum kita nak masuk syurga. Agaknya kalau saya dengan tuan ni, dekat ke jauh? Dekat lah. Contohlah, Nabi tengok-tengok umat dia. Ada sekali. Jom kita masuk syurga. Macam tu yang kita nak. Nabi SAW tengok ni, yang dalam ni. Inilah rombongan saya yang pertama ni. Jom kita masuk syurga. Agak-agak cepat tak masuk syurga? Cepat. Sebab tu kita tak nak belakang-belakang. Jauh lagi ni kan. Contoh. Jauh. Kita nak depan-depan. Bersama dengan Nabi tu depan-depan. Sebab masuk syurga ni ramai-ramai tuan-tuan. Dan tidak akan masuk syurga melainkan siapa yang buka dulu. Kuncinya pada siapa? Nabi SAW. Kita angan-angan masuk syurga dengan amalan kita. La. Takkan tuan-tuan. Tahajudlah macam mana pun. Zikirlah macam mana pun. Baca Quran lah macam mana pun. Hati kita tak ada connection dengan Nabi. Takut kita jauh dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Osman, Sayyidina Osman sahabat Nabi. Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh Sayyidina Osman? Golongan Khawarij. Tahu golongan Khawarij? Orang Khawarij ini ada di kalangan orang di zaman itu di Islam. Tetapi dia melaksanakan ajaran Islam dengan kefahaman dia sendiri. Sehingga dia nampak Sayyidina Osman tu salah. Orang yang bunuh Sayyidina Osman ni, sahabat, tuan-tuan, orang yang hafal Quran. 30 juzuk. Jangan main-main. Tetapi Quran tu hanya sampai di hanjarah di sini saja. Apa tu kita kena hati-hati. Hafal Quran, solat ke, apa semua amalan yang kita nampak semua hebat. Tapi kalau tidak bersambung kepada Nabi SAW, dia akan rosak. Walaupun segi syariatnya betul. Sebab tu golongan-golongan seperti ini ada zaman ni kan. Semua tak boleh. Maulid tak boleh. Tahlil tak boleh. Ni kunut ni. Tak boleh. Kata, Nabi tak buat. Dia pernah ke mengajar? Dia pernah ke jumpa Nabi?
Dia pernah ke betul-betul khadam hadis Nabi? Ni penting kita kena faham ni tuan-tuan. Ya. Sebab itu semua perkara yang bersambung dengan Nabi akan membawa kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan kita dengan Nabi antara lain dengan kita banyak selawat, dia akan apa? Menambahkan cinta. Cinta ni penting. Orang yang cinta ni walaupun amal dia tak banyak, amal dia tetap dinilai tinggi di sisi Allah. Tuan-tuan tengok Sayyidina Nu'man. Ni saya nak kisah ni. Macam mana ada sahabat yang cinta pada Rasulullah walaupun amalan dia sikit. Sayyidina Nu'man ni kita kalau baca dalam sirah Nabi, antara orang yang selalu buat Nabi ketawa. Nabi seronok, gelak. Nah, hatta ketika Nabi sedih, sahabat kata, bawa Nu'man. Nu'man mana? Bawa dia. Nabi tengok, Nabi senyum. Tuan-tuan. Nabi sedih ni, bawa aja Sayyidina Nu'man. Ya. Tapi Nu'man ni hidup dia macam mana? Hidup dia tu tak berapa nak ni sangatlah. Maksudnya dia kadang-kadang dia minta maaf sebut, kadang-kadang dia minum arak, sehingga pernah dihukum had beberapa kali, tetap minum arak juga. Ya. Sehingga Nabi SAW bagi tahu apa yang dibuat oleh Nu'man ini selesailah. Maknanya di segi hukum selesai, laksanakan. Ya. Tapi jangan dipertikai tentang cinta dia kepada Allah dan Rasul. Sebab cinta Allah pada dia dan Rasul, itu Nabi yang tahu. Ya, sebab tu Nabi SAW sebut apa dia? Nu'man, dia akan dibangkitkan dalam keadaan ketawa dan masuk syurga dalam keadaan ketawa. Suka. Sebab tu kita ni buat apa pun tuan-tuan, ingat, kita kena buat perkara yang Nabi suka. Itu poin dia. Kalau Nabi ni dah suka kat kita, Allah, senang hidup kita. Allah dah suka kat kita, senang hidup kita. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Musa tu doa kepada Allah tu macam mana? Nabi Musa. Nabi Musa ni orangnya macam mana? Emosi. Nabi Musa ni orangnya emosi. Jadi dia kalau doa kepada Allah, Nabi Musa ni, doanya tu apa? Jerit-jerit tau, jerit-jerit. Ya Allah! Macam tu. Kenapa kau bagi macam ni? Kita boleh tak? Boleh tak kita cakap macam tu? Tak boleh lah. Itu buruk adab. Tapi kenapa doa Nabi Musa begitu diterima? Sebab dia tu dikasihi oleh Allah. Allah tu kalau suka kat orang tu, kan, macam mana pun dia minta, dibagi oleh Allah. Kita ni je tak tahu Allah suka ke tak. Nabi suka ke? Tidak. Lepas tu kata ulama, tanda sekurang-kurangnya kita tahu tanda kita ni dicintai oleh Nabi adalah setiap hari kita ingat kepada Nabi. Tanda ingat kepada Nabi, lidah kita ni automatik Allah gerakkan. Akan banyak selawat kepada Nabi SAW. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an, man asara alaikumul hajah, sesiapa di kalangan kamu yang susah, sulit dalam sesuatu hajat. Nak dapatkan sesuatu tu payah. Ya. Fa'aksiris salati alayya, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku. Banyakkan selawat ke atasku. Ya, fa inna salata, sesungguhnya selawat itu, ya, sesungguhnya selawat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tudhibul humum, dia akan menghilangkan kedukaan. Wal ghumum, ya, dan juga kesusah payahan, ya. Wal kurub, dan juga kesulitan. Ada banyak masalah. Hari ni banyak tak masalah dalam hidup? Banyak. Ulama kata, pelik orang yang kata hidup ni susah, sedangkan dia ada Rasulullah SAW. Pelik tak? Dia ada Nabi. Dia kata susahnya hidup ni, sedangkan dia ada Nabi. Minta tolong kat siapa? Minta tolong kat Allah. Guna Nabi kita. Tawassul. Ya. Boleh tak minta tolong dengan Nabi terus? Boleh. Apa masalah? Nabi orang dicintai oleh Allah. Satu riwayat, ya, seorang sahabat yang banyak khidmat pada Nabi. Bawa air wuduk Nabi nak pergi mana, selipar Nabi dibawa. Ya. Wadah minum Nabi itu dibawa selalu. Bawa khidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan nama sahabat ni Sayyidina Rabi'ah. Sayyidina Rabi'ah. Jadi Sayyidina Rabi'ah itu, ya,
ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tengok dia kesian, dia banyak khidmat pada Nabi. Lalu Nabi menawarkan sesuatu. Alakah hajah ya Rabi'ah? Adakah kau punya hajat kepadaku, wahai Rabi'ah? Apa kata Nabi sallallahu apa kata Sayyidina Rabi'ah? Katanya, ya Rasulullah, ya, aku harapkan arju murafaqatuka fil jannah. Ya, arju murafaqatuka fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, aku harap aku ni jadi sahabatmu di dunia dan di akhirat. Ya. Hatta di dalam syurga. Maka Nabi diam. Ya, Nabi kata, baik. Wahai Rabi'ah, baik. Maknanya Nabi terima. Ya, wa a'inni, tetapi bantulah aku. Ya. Wa a'inni bi kathratis sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Aku doakan kamu, kata Nabi. Kamu boleh jadi kawan aku dunia dan akhirat dan di dalam syurga. Tetapi bantu aku dengan memperbanyak sujud. Apa maksudnya? Solat. Jaga solat. Maksudnya, kita didoakan oleh Nabi SAW. Tetapi, ya, jangan lupa kita juga perlu berusaha untuk apa? Untuk selamat. Tak apa, kita dah umat Nabi, mesti masuk syurga. Tak payahlah kita sembahyang datang surau masjid. Oh, jangan. Itu cari nahas. Betul Nabi kata, a'inni, bantu aku. Bi kathratis sujud, dengan banyak sujud. Maksudnya, Nabi suruh kita buat amal juga. Buat amal soleh. Nabi akan bantu. Ya, Nabi akan bantu. Lepas tu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, sekiranya di akhirat nanti, di manakah kami akan bertemu denganmu? Risau sahabat ni. Kalau tak sebab sahabat ni tanya soalan ni, kita pun tak tahu nak jumpa Nabi kat mana. Ya, jadi terima kasih. Kita minta, ya, kita selalu panjatkan selawat dan salam kepada juga para sahabat. Ya, Allah merahmati para sahabat. Kata Nabi SAW, pertama aku tunggu kamu fil hisab, fil mizan, di mizan. Ya, tunggu kamu di mizan. Sebab tu ada satu hadis yang masyhur, namanya hadis bitaqah. Bitaqah tu kad lah, ataupun kertas kecil. Hadis tu panjang hadisnya. Ketika itu ada seseorang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal yang sedikit, amal kebaikan. Sehingga dia telah dijadikan calon ahli neraka. Risau dia, takut dia. Keliling mahsyar cari orang yang boleh bagi syafaat. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, ambil kertas kecil ni, bitaqah ni, letak atas mizan. Naik kebaikan dia. Ya. Dan layak, malaikat pun padam nama dia, calon neraka, tukar ahli syurga. Ya. Orang tu punya seronok, gembira, bahagia. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana besok. Ya. Lalu bertanya, siapakah tuan ini yang meletakkan kertas ini di atas timbanganku? Akulah Nabi SAW. Apakah kertas ini, tuan? Ini adalah satu selawatmu di dunia. Satu, tuan-tuan. Satu Nabi letak. Naik. Ya. Jadi kalau banyak, agak-agaknya macam mana? Jadi umat akhir zaman ni bekalannya selawat. Sebab apa? Dosanya banyak. Baru sembahyang subuh, balik rumah habis pahala. Betul. Balik tengok, makcik ni jual nasi lemak, lawa tangan dia macam tu. Habis pahala. Baru nak masuk rumah, tengok jiran siram pokok, sedia baju, tak pakai tudung. Cantik jiran aku. Udah. Sebab tu macam mana kita nak banyak pahala? Selawat lah. Selawat ni. Ya. Bukan suruh modal panjat gunung ke, panjat pokok ke, kena petik ke kat pokok baru dapat selawat dah. Ni modalnya kesungguhan. Ya. Untuk kita banyakkan apa? Berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fil mizan. Kemudian di mana lagi ya Rasulullah, kata Anas? Aku tunggu kamu fis sirat, di sirat. Di titian sirat. Inilah kita nak kena dekat dengan Nabi ni. Pasal titian sirat tu susah. Ya. Kata Sayyidina Ibn Abbas, 1,500 tahun perjalanan titian sirat. Ya Allah, macam mana 1,500? Kita pergi Kuala Selangor je,
Satu Ahad jam, itu pun kita rasa dah Allah. Oh, azab sungguh. Walaupun naik kereta ada aircon. Azab dah kita rasa. Dengan lapornya sehingga KFC penuh. Sehingga kedai mamak penuh. Contoh. Ya. Macam mana tuan-tuan perjalanan kita tu. Ya. Tapi kita akan rasa senang. Kita akan rasa mudah. Bila ada siapa? Kita berjalan dengan Rasulullah SAW. Ya. Di mana lagi ya Rasulullah? Tuhan akan tunggu saya. Fi haudi, kata Nabi. Di telagaku. Ya. Dalam hadis dikatakan telagaku haudi masirotun. Ya. Apa telagaku itu adalah seluas ya perjalanan di antara Syam dan juga Madinah. Luas. Ya, wa ka'suhu ya ka'adadin nujumis sama. Gelas-gelasnya itu sebilang-bilang bintang-bintang di langit. Banyak. Dan yang paling bagus, yang paling mulia, kita dapat minum daripada tangan Nabi sendiri. Nabi ambil, bismillah. Kita minum. Allah. La yazma'u abada. Tidak akan dahaga selama-lamanya. Tak akan dahaga selama-lamanya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah. Ya. Mungkin sedikit daripada kita panggil perkongsian, galakkan. Kita nak menyambung kepada Nabi ni. Nak menyambung kepada Nabi, nak dekat dengan Nabi, nak selalu Nabi pandang kita, nak selalu Nabi suka dekat kita. Ya. Sebab itu antara amalan, tadi saya baca dah 2 ayat daripada surah Taubah tu. Tuan-tuan amallah tiap-tiap hari. Ni lepas subuh nanti kita keluar ni, bacalah 7 kali. Setiap hari kita amalkan membaca 7 kali. Itu antara amalan yang guru-guru saya ijazahkan. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan berhajat nak beramal, katakan saya terima. Ya. Kenapa baca 7 kali? Laqad ja'akum tu Ustaz. Siapa yang mengamalkannya, insya-Allah seluruh harinya cukup. Kata orang Eropah, dia jadi wong sugih. Tu wong sugih. Wong sugih tahu. Yang Jawa tolong bagi tahu ya. Jadinya Allah cukupkan semuanya. Apa saja yang kita hajat, insya-Allah tercapai. Laqad ja'akum tu dibaca 7 kali. Ada seorang ulama di zaman Imam Shibli, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Ya, zaman Imam Shibli ada ulama lain mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi cium tengah-tengah di antara 2 kening Imam Shibli. Ya, cium sini. Orang ni pun kata, Masya Allah, mulianya orang ni. Sampai mimpi jumpa Nabi, Nabi cium ni, dahi ni. Ya. Lalu dia pun terjaga. Dia jumpa Imam Shibli. Wahai Imam, dia kata. Imam Shibli ni ulama besar. Ya, di kalangan awliya Allah. Wahai Imam, saya nak tanya Tuan ni, apa amalan yang hari Tuan buat? Ya. Apa yang amalan hari Tuan buat? Sehingga aku bermimpi bahawa Rasulullah mencium di antara 2 keningmu. Kata. Maka Imam Shibli kata, biasanya selepas dari solat, setiap kali lepas solat, saya akan membaca laqad ja'akum sebanyak 7 kali. Subuh 7, Zuhur 7, Asar 7, Maghrib 7, Isyak 7. Baca. Nabi memberi perhatian khusus kepada kita. Ini amalan para ulama. Dia tak ada dalam Quran hadis, tapi ulama dah cuba. Ya, kita ni bila eksperimen doktor, kita percaya. Tapi bila bab-bab ulama ni kadang-kadang kita tak percaya. Ini payah juga kita ni. Kita kena letak takzim lah. Sebab ulama dah cuba. Dan kita amal tu bukan jampi serapah ke apa. Ayat Quran. Amal. Ya. Yang kedua, insya-Allah pagi yang barakah ini, bulan mulia ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu selawat. Yang selawat ni pun tuan-tuan dah hafal. Saya bagi ni apa yang tuan-tuan dah biasa amal. Tetapi kita kongsi ijazah ini, sanad ini, keberkahan ini daripada guru-guru kita. Supaya dia bersambung. Ya. Lepas tu zikir dengan ada ijazah dan sanad lebih kuat daripada zikir biasa. Ya. Kita ambil zikir dari Quran dan hadis, itu zikir maksur. Ya. Tetapi yang memahami makna zikir dan hadis itu, kadang-kadang lebih dia punya kelebihan. Jadi ulama-ulama kita lah orang yang faham akan zikir-zikir itu. Ya. Antaranya kita amal selawat yang mudah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat Fatih. Selawat Fatih. Apa selawat Fatih?
Pernah dengar? Surah Fatih, pernah dengar? Belum lagi, belum ikut saya baca. Saya lepas saya mana-mana kuliah mesti saya akan mula dengan selawat Fatih. Tadi pun saya buka selawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiri al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah. Jadi dengan lafaz itu, ya, tuan-tuan amallah. Macam mana nak amal Ustaz? Ada yang paling sikit, ada yang sederhana, ada yang banyak. Yang paling sikit dibaca paling kurang sekali saja sehari. Kerana selawat Al-Fatih ini, selawat yang Allah berikan ilham kepada seorang waliullah di zamannya, dia mencapai tahap kutub, ya, kewalian tu tahapnya kutub yang paling tinggi, iaitu Syed Muhammad Al-Bakri. Selawat ni daripada Syekh Said Muhammad Al-Bakri, salah seorang ulama besar di Mekah dulu, ya. Syekh Muhammad Al-Bakri. Jadi lafaz selawat ini merangkumi ribuan selawat yang lain. Bukan maksudnya kalau kita baca selawat ni sekali, kita tak payah baca selawat lain. Tak, baca je. Jadi selawat ini ta'dil fadilatnya menyamai dengan 100,000 kali kita selawat. Satu kali kita selawat. Jadi kata ulama, baca sekali sehari seumur hidup pula. Baca sekali sehari. Berapa lama Ustaz? Kalau mampu istiqamah, Alhamdulillah. Ya, tapi kalau tuan-tuan nak tengok kesannya, tuan-tuan baca sekali selama 40 hari. Maka tidak akan keluar dari mulut seseorang itu melainkan hikmah. Kata dia itu hikmah keluar. Kata-kata dia itu kata-kata yang senang orang dengar. Kalaupun perbahasannya sulit, apa yang dicakap oleh orang itu senang kita faham. Itu barakah daripada selawat Al-Fatih. Anak-anak kita susah tak dengar cakap? Amalkan selawat ni. Kadang-kadang cakap sekali, 2 kali. Bukan 2 kali lah. Beribu-ribu kali Ustaz. Sampai mulut saya dah berbuih-buih pun tak dengar juga. Amalkan selawat Fatih. Ya. Isteri saya ni susah nak dengar cakap saya. Kan. Saya suruh sign, tak nak sign. Contoh kan. Contoh je. Faham juga. Gurau ya. Kalau ada muslimat minta maaf ya. Itu selingan saja. 1 kali sehari. Mampu istiqamah seumur hidup, Alhamdulillah. Kalau rasa nak cuba 40 hari, ya, ada sahabat-sahabat kita di sini jemaah tabligh keluar 40 hari, amallah 1 hari sekali. InsyaAllah habis khuruj, semua yang keluar tu hikmah. Senang nak dakwah orang, senang. Ya. Siapa yang mengamalkan sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Lepas solat subuh 20. Jangan sekali duduk 100. Lamalah nanti. Lepas subuh 20, zuhur 20, 5 waktu. Ya. Kita amal 100 kali. Maka insya-Allah semua urusan dunia dan akhirat kita dipermudahkan. Saya tak ada duit Ustaz. Saya pernah tuan-tuan ya. Pernah kami dulu waktu saya belajar kat Mesir, ada waktu cuti saya pergi Jordan. Ya, waktu Jordan duit mahal. Sekali tu balik duit tak ada. Belajar kan? Duit tak ada. Macam mana nak buat? Ya, sembahyang hajat, selawat, tiba-tiba ada orang datang. Kamu nak duit kan? Dia kata. Tuan-tuan nampak? Bagi duit tu lah. Ambil duit. Nak balik belajar, boleh. Orang Arab datang. Kita waktu tu, kita baru tahun 1, tahun 2. Ini pengalaman tuan-tuan. Ya, kalau agak-agak tuan-tuan tak ada duit, baca selawat ni 100 kali lah. Ya. Contoh, apa-apa kesusahan, insya-Allah selesai. Sesiapa yang mengamalkan sehari 1000 kali. Mudawamah 1000 kali. 1000, esok 1000. Ini kalau tuan-tuan dah biasa, silakan tuan-tuan. Silakan. Ya. Insya-Allah. 3 kali saya sebut. Ya. Rezeki tuan-tuan, dalam mimpi tuan-tuan akan jumpa dengan Nabi SAW. Ini amalan ni ulama-ulama kita kongsikan. Ya, supaya kita ni bila ada rasa rindu, kalau dapatlah sebelum kita mati, jumpa dengan Nabi SAW. Seronok tuan-tuan.
seronok. Ya. Yang dah pernah jumpa, cerita pada orang yang sepatutnya. Jangan cerita kat media sosial. Ya. Sama-sama kita lah. Alhamdulillah semalam Ustaz ijazah. Malam tadi saya baca 1,000. Saya mimpi Rasulullah. Bagi semangat kawan-kawan. Jadi cerita kat media sosial jadi fitnah lah. Sama-sama kita cukup. Orang yang faham. Jangan cerita kat orang yang tak faham. Ya. Macam kita ajar matematik dekat budak. Matematik tingkatan 6 ajar dekat budak-budak tadika. Memang tak jadi lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan jadi siapa-siapa yang berhajat untuk beramalkan, saya ijazahkan daripada jalur guru-guru saya, mudah-mudahan bersambungnya keberkatan. Siapa yang nak beramal, katakan saya terima. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pagi ni menambahkan kecintaan kepada Nabi SAW. Mudah Allah izinkan kita sentiasa jumpa dengan Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah majma'na wa bainana wa bainahu fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat kita dihimpun bersama dengan Nabi SAW. Jadi sekadar itu yang baik datang daripada Allah. Kurang lemah hina, kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.